Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita sambung kembali perbahasan akidah kita. Dah sampai pada muka surat 119, iaitu 7 baris daripada atas. Tajuknya kesan dan faedah mengetahui asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dah menyebutnya dengan panjang lebar berkaitan dengan asma dan sifat Allah, maka sampai kita di sini yang boleh kita sebut sebagai kesimpulan. Apa yang kita dapat daripada beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, sebelum itu saya akan baca satu riwayat yang kita petik daripada kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, iaitu pada jilid yang kelima, muka surat 168. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnafnya daripada Bishr bin Munzir. Sebuah hadis marfu' daripada Abu Dzar Al-Ghifari berbunyi, Innal kanzal ladzi zakarahu Allahu fi kitabihi lauhun min zahabin musmatin maktubun fihi ajibtu liman ayqana bil qadari lima nasiba wa ajibtu liman zakara an-nara lima dhahika wa ajibtu liman zakara al-mauta lima ghafala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, sesungguhnya harta benda yang terpendam yang disebut Allah dalam firman-Nya adalah selemping emas yang padat, sekeping, kan? Kita ubah kepada perkataan sekeping. Ni buku yang saya baca ni yang sudah dialih ke bahasa Indonesia. Selemping, sekeping emas yang padat. Terukir padanya kata-kata, aku heran mengapa orang yang beriman kepada takdir lalu ia masih lagi bersusah payah. Yang ingat kepada neraka ni pun sama jugalah, aku heran. Wa ajibtu, tapi dalam buku yang saya pegang ni, dia tak ulang balik perkataan aku heran tu pada terjemahan, tapi pada lafaz Arab dia berulang kali ajibtu, kan? Jadi maksudnya apa? Aku heran ada orang yang ingat kepada neraka, mengapa ia masih tertawa. Dia takut, dia bimbang neraka, dia cukup risau, tapi masih lagi duk berseronok, bergelak ketawa. Dan aku heran orang yang ingat kepada kematian tetapi masih lalai. Pasal apa masih lalai? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutup riwayat itu dengan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada riwayat yang lain, matan dia hampir sama, tapi dia tutup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi yang kita dah terjemah tadi, ada harta benda yang terpendam
yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kat mana ni? Surah apa? Ayat apa? Ayat yang nombor berapa? Maka surah ini adalah Suratul Kahfi. Yang kita duk baca, kadang-kadang kita baca, lah ramai pakat rajin baca. Sebab apa? Sebab ramai juga ustazah yang kempen. Kita ni di abang kiamat, hampir kemunculan Dajjal. Baca dia. Kan? Kalau tak boleh tiap-tiap hari pun bacalah. Sekali seminggu, malam Jumaat ke hari Jumaat. Panjang, ambil lah separuh siang tu, ambil esok pula separuh. Ada yang baca sampai ayat ni. Tapi ramai yang tak ambil pusing, tak ambil peduli. Baca tapi apa dia yang ada pada ayat tersebut. Maka pada surah Al-Kahfi ini ayat yang ke-82. Ayatnya berbunyi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Kita tak hurai ke semua lah. Bukan malam ni kita nak hurai ayat ini. Hurai ayat ni memang 1 jam boleh lebih kan. Tetapi kita nak jadikan dia sebagai apa ni? Sebagai dalil tadilah yang kita baca riwayat daripada Nabi ni yang kata harta benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ayat mana satu? Surah mana? Ayat yang keberapa? Ni. Suratul Kahfi ayat 82. Iaitu kisah di mana seorang hamba Allah Ta'ala, sebahagian ulama kita dia juga sebagai Nabi. Tapi ramai juga yang dakwa dia ni bukan Nabi. Dia ni hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ada yang kata dia ni wali Allah. Iaitu Khadir alaihi salam. Khadir yang kita sebut selalu Khidir. Kan? Baris bawah Khidir. Khadir alaihi salam. Kisah dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Kisah yang cukup masyhur. Jadi penutup kepada kisah mereka berdua. Kisah mereka berdua ni panjang. Kan? Teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Dengan ceramah dia yang agak tidak sesuai. Nampak ceramah ni macam ibarat kita lah ni duduk dalam bakul yang kat sendiri. Tadi ada satu video kawan saya hantar. Macam mana pendapat Ustaz? Ramai duk kecam dia. Satu Ustaz daripada Kelantan, ramai duk kecam dia. Saja nak tengok pendapat Ustaz, hantar kat kita. Itulah yang kita kata tadi. Pelik ada juga ni manusia yang macam tu. Kalau yang biasa tak apa, yang duk buat kerja macam tu, dia kerja apa? Dia kerja MBSP. Kan? Kawan kurang mengaji. Tu yang dia duk bodek diri dia, dia duk jet diri dia, apa semua ni. Kan? Dia ni siapa dia ni? Apa tahu tak dia ni siapa dia? Kawan kerja biasa-biasa lah. Sat-sat angkat simen. Contoh. Kan? Sat-sat tunggu tengah jalan buat apa tak tahulah. Aku pun tak tahu kerja apa macam tu. Tapi dah, ini satu orang yang ada pondok sendiri. Yang ada anak murid yang ramai. Sehingga kalau ceramah dia ni bukan-bukanlah. Di Malaysia pun ramai yang seronok dengan ceramah dia. Thailand lagilah. Macam mana dia dapat tempat di Thailand kita pun tak tahu. Kan? Jadi itu clue dia. Nama dia tak usah duk sebut lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mana begitu yang kita kata Allah suka tak macam tu? Tak suka. Ilmu hang tak ada, sopa orang lain. Kan? Ada lebih, ada kurang. Lebih kurang tu Allah yang bagi.
Orang yang bersungguh insya-Allah lebih Allah bagi. Tapi yang penyegar mengaji nak dapat apa? Tunggu kat kedai boleh dapat ilmu. Terang yang kita duk mai pun tak apa boleh. Tak percaya test orang-orang. Jangan duk test Ustaz, kami cabut terus. Tunggu, orang hebat saja, bukan nak test tunggu. Tapi kita sedang diri kita, yang kita mai duk mengaji ni pun tak apa boleh sangat. Baguslah. Rasa diri tak apa boleh sangat. Yang bahaya tu dia reti banyak. Dia kata mai duk reti banyak seronok. Tak usah duk kata reti banyak, bolehlah insya-Allah, kan. Tambah kata dia pandai pada orang lain, itu tak boleh. Maka itulah permulaan kisah perjalanan Nabi Musa akhir bertemu dengan Khadir alaihi salam. Jadi ini kira ayat-ayat akhir dalam perjalanan dia ni bertemu dengan Khadir alaihi salam. Teguran yang ketiga, ada 3 teguran. Tengok balik kan. Tengok baliklah, walaupun ni sehari kita nak sambung bab akidah kita ni. Tapi ni cerita lama yang kita biasa dengar tu, ingat balik. 3 rumutan lah. Boleh kita kata 3 teguran ke 3 rumutan. Mula sekali kes perahu. Nek bagi rosak buat apa? 1. Sampai seberang sana tengok budak kecil yang tikam pasal apa? Yang bunuh dia pasal apa? Yang ni bab tembok ni. Biar dia runtuh lah. Tak ada sebab kita nak tolong mereka. Mereka tak peduli kita. Berhenti saat kat kedai tadi, lapak, dahaga apa semua, mereka tak layan. Nak khidmat apa kat mereka ni? Kan? Ayat ni, yang ketiga ni, inilah dia. Wa ammal jidaru. Kan? Yang Khadir alaihi salam ni, angkat tembok tu, minta Nabi Musa kah nak tolong-tolong. Kan? Kalau tak aku nak buat seorang. Kan? Dia pun angkat. Buat orang ni pasal apa ni? Kan? Mereka tak layan kita elok-elok, kita nak pula berbakti kat mereka apa ni? Maka inilah jawapan Khadir alaihi salam. Hang tak tahu. Allah bagi ilmu kat aku. Tindak tanduk aku, setiap aku buat adalah daripada arahan Allah. Kan? Yang dia kata tu, wa ma fa'altuhu an amri. Tidak aku buat kan, dengan kehendak sendiri, melainkan Allah yang turunkan wahyi. Wahyi itu wahyu, kan? Jadi begitu. Dia kata hangpa tak tahu. Hang tak tahu. Ni Musa, bawah ni apa ada? Apa ada? Tak ada apa? Mungkin konkret rosak ke? Dia duk ingat macam tu lah. Kita tambahlah ayat tu, kan? Bawah ni ada kanzun lahuma, 2 anak yatim yang ayahnya adalah seorang yang salih. Ni cerita ni. Bawah ni ada harta. Harta ni siapa punya? Satu orang yang salih. Dia tinggal harta bawah ni untuk siapa? Untuk anak dia 2 orang yang yatim. Bawah ni ada harta. Harta itu ulama berpendapat tak sama. Pendapat pertama, kanzun, harta, iaitu harta. Begitulah. Kan? Harta lah, duit ringgit lah. Kan? Yang kita duk faham lah ni kata harta. Sebahagian kata duit ringgit lah harta. Malun. Mal. Kan? Kanzun lah harta. Tapi mal dalam bentuk duit. Yang boleh diguna pakai. Satu lagi kata, kanzun di sini berarti ni. Selemping emas. Yang padat. Dia duduk kat bawah tu. Tak tahu besar mana, tak tahu. Main lebar meja ni, Allahu Akbar. Bayangkan, kan? Besar tudung botol ni saja pun kalau emas, kan? Emas padat ni berapa gram tu, kan? Yang reti emas ni tengok dia tahu dah, kan? Ni kat ada 100 Ustaz ni, 100 gram. Begitu lebih kurang, kan? Main lebar meja ni. Tu satu. Allah Ta'ala takdirkan supaya harta kepunyaan orang soleh ini selamat sampai kepada kedua anaknya. Bab anak pula ada 2 pendapat dalam tafsiran. Jadi sebab itu tuan-tuan, semua ayat lah, kan? Tersebut yang ni semua ayat. Tadabbur.
Baca, jangan duk seronok baca aja. Tadabbur. Bila kita tadabbur, memahami, tengok apa dia, terjemahan dia, ada masa, bagi masalah, duk kira tak ada masalah kalau macam tu, kan. Kena betul-betul bagi masa. Tak boleh pagi, tengah hari, tak boleh tengah hari, petang, tera-tera nak maghrib, mana dan Ustaz, sibuk, tak apa. Mungkin awal sikit, 2:30 pagi. Buka tafsir, ndak 1000 daya. Kan? Kalau bab lain, ada masa. Bab lain ada masa, pak, satu kes. Kan? Yang lain dia boleh tinggal. Cepat main makan, perempuan dia ajak main makan kan. Dia tanpa makan dulu. Orang baca tak habis, nampak? Yang tu boleh. Faham-faham baca apa kan? Itu boleh. Tapi main nak faham Quran ni, macam-macam arai. Maka yang dimaksudkan anak di sini, ulama kata pertama anak dia. Anak dia. Kan? Dan ada pendapat kedua, bukan anak dia. Bukan anak dia. Ini ulama tafsir yang menghurai. Kita hanya menyampai. Kita dapat, kita sampai. Pendapat pertama kata, ni. Li ghulamain yatimain. Ghulam ni kanak-kanak. Kanak-kanak tu dengan yang punya harta tu macam mana, apa kaitan? Ayah dia lah, ayah dia. Kan? Dia meninggal. Dia meninggal, maka anak dia yatim. Ini satu lagi istilah kita. Kan? Apa dia? Yang betul inilah istilah dia. Bila mati ayah, yatimlah anak tu. Tapi kalau mak yang mati, ayah tu ada, tak yatim. Mai kita mati tak kira siapa, seorang yatim, dua yatim piatu. Kita macam tu. Kan? Sian kawan ni, yatim piatu, dua-dua tak ada. Kan? Tak apalah, sabarlah, aku yatim je. Kan? Tersat main dengan pak aku, nampak. Pak duk ada, dia kata yatim. Macam tu kita. Tapi sebenarnya masih duk ada ayah, bukan yatim. Melainkan nama dia yatim. Itu je. Itu tak upaya. Tak upaya. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita buat kutipan dekat anak yatim. Kan? Dekat, dia tak kata anak yatim. Anak mungkin anak dia. Dia tu nama yatim. Anak yatim. Kan? Tak salah ke dia? Dia tak mohong. Kan? Jadi tak tabung. Penuh tabung. Ustaz kempen kita payah. Kan? Tak apa nak percaya. Kok lagi kita seleweng duit. Tapi yang kempen tu ustaz. Tuan-tuan, kan tak ulung ko kat anak yatim pada anak dia. Nama dia yatim. Kan? Contoh. Tak salah duk perkenal orang macam tu. Maka ada lagi pendapat yang kata bukan anak dia sendiri tu. Tetapi anak dia, anak sampai kepada 7 keturunan ke bawah. 7 keturunan ke bawah. Kan? Bukan anak dia. Bukan cucu, bukan cicit. Kita kira lu, 7 ke bawah ni saya pun tak tahu nak kira. Kan? Start pada anak, cucu, cicit, ciut. Apa? Yang kelima? Piut. Apa ciut? Tak ada dah. Kelima pun dah sangkut dah. Tu yang keenam nak kata apa? Pi ke ciut saya tak tahu dah bawah tu. Tapi dulu sembanglah dengan kawan dia, orang Pantai Remeh. Kan? Dia orang Pantai Remeh, sembang dengan dia. Dia kata Tok Wan saya ni, tak tahulah keluarga kami ni kahwin muda. Tok Wan saya dan lagi. Kan? Dan lagi dia tengok cicak dia. Cicak? Hoi. Cicak. Tok Wan hang bela cicak lah. Kan? Tengok cicak, kita duk bayang cicak tu duk mangkak kat silin tu. Kan? Dia bukan cicak yang tu. Dia habaq susun tu saya tak ingat dah tu. Sampai kat 5, 6 pada dia tu. Tapi yang dia kata cicak yang ketujuh. Cicak tu yang ketujuh. Kan? Tu kata kalau bawah cicak, atas dia kata monyet. Oh, dia kata untung sungguhlah. Kan? Dia dan tengok monyet dia. Tengok monyet pula. Yang atas tengok cicak, yang bawah tengok
Monyet pula dah. Atas moyang, dia kata atas moyang monyet. Tu kira kita diapit dengan binatang lah. Oh, jangan serupa Darwin lah. Kan? Manusia saya beruk ni. Tak mau macam tu. Itu daripada Adam alaihissalam. Jadi ayat 82 ni dia punya banyak faedah dia. Tabah yang tu kita tak mau nak sentuh banyak. Nak hurai jadi sungguh lah. Habis yang ni ya. Kan? Untuk tempoh nak masuk insya habis yang ni ya. Kalau nak hurai sungguh. Baik, kembali kepada tadi apa dia, iaitu hadis yang saya sebut tadi, riwayat daripada Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar, bahwasanya dekat keping emas itu maka ada satu riwayat yang kata bukan duit ringgit lah, bukan duit ringgit. Kalau katalah untuk yang nisbah kepada anak, tapi anak yang generasi ketujuh, dia dikatakan anak juga. Sebab apa? Darah daging dia turun. Memanglah apa nak sebut-sebutlah apa pun, cicit ke ciut ke apa ke, tapi tetap hukum dia seperti anak, kan? Supaya juga daripada bawah ke atas memanglah panggil Tok Wan lah, Tok Nek apa semua, tapi dia juga apa kedudukan dia bapak, kan? Aba'uhum, kita tengok ayat Quran ada sebut aba'uhum, maksudnya apa? Nenek moyang depa yang dulu-dulu. Begitu. Perkataan bapak. Jadi sekiranya kalau kata mai kepada generasi yang ketujuh, agak-agak duit yang kita duk guna lah ni laku tak? Itu timbul persoalan pula di kalangan alim ulama. Kan? Pasal main dengan 7 keturunan ni. Duit yang kita guna ni laku ke tak laku? Begitu kan? Sebab apa? Sebab ada satu kisah pun dalam Suratul Kahfi, di mana seorang daripada penghuni gua keluar daripada gua, lepas jaga keluar pi kedai nak membeli guna duit yang depa ada tu. Yang depa ada tu, depa duk ingat sari ya, marin masuk lena hari ni jaga. Rupanya 309 tahun. Kan? Tunjuk-tunjuk dekat kedai nak beli barang, tak ada dah duit ni. Yang kuduk tu ada dalam muzium. Muzium dah duit ni, kan? Ada begitu. Jadi ada ulama yang mengatakan bukan duit ringgit yang diguna, bahkan dia selempeng, dia kata apa sini, iaitu emas yang padat. Bahkan ada tulisan di atas emas itu. Kalau kata emas tu kecil, payah nak tulislah cerita dia. Besar mana emas tu? Kalau kita tak tahu besar mana, kan? Tapi kalau kata emas tu kecil, ni macam mana tulisan ni nak tulis kat situ? Ajibtu liman ayqana bil qadari. Terlihat betapa orang dulu jaga akidah mereka sesungguh-sungguh jaga. Terutama akidah. Ni, bukan sakat dia nak tinggal harta. Harta tu sebenar tak penting nak tinggal dekat generasi. Yang penting iaitu akidah, syariat. Tinggal ke mereka. Macam Nabi Yaqub alaihissalam tanya ke anak dia, ni lepas pada aku tak ada ni, kan? Hampa nak menyembah siapa? Akidah. Soal agama. Kan? Kalau harta tak apa, hampa cari sendiri. Tapi yang ni, dan kisah ini, kalau ikut riwayat, ianya kalau benar, maka bukan sakat dia tinggalkan harta, tetapi ilmu. Dia tulis kat tu. Dia tulis, dia pahat, dia ukir dekat emas itu. Kan? Soal akidah. Yang pertama tentang qada dan qadar. Kan? Orang yang beriman dengan qada dan qadar, tetapi serabut kepala otak, susah payah, gelisah. Pasal apa jadi macam tu? Tapi kalau kata yang tak beriman dengan qada dan qadar, marah. Tapi gerak-geri tindakan, riuh rendah, mulut dia mengamuk tak ketahuan, itu punca dia, akidah dia lemah. Seakan kita kata tak ada akidah dia dalam soal qada dan qadar. Ini ketentuan Allah. Allah bila tentu, begitu dia akan jadi. Saat naik, saat turun, contoh dia. Sekali hang menang, sekali hang kalah. Kita kena terima kenyataan tu.
Tapi bila sebut tentang qada dan qadar, kuliah saya semalam, Masjid Tebuk Haji Musa, kan? Mereka kata apa? Mereka kata, ustaz, meja baru. Meja kuliah mereka baru, kan? Cantik bentuk ni kita satu ya, tajam ni. Mereka punya tajam start pada sini, tajam, naik pula, turun, naik, tajam. Oh. Cantik. Nampak kan? Gitu. Tahu ustaz, sedia untuk bulan September. Tapi ustaz orang pertama yang rasmi. Kan? Padahal jadual kuliah daripada 1. Marin berapa? Marin berapa September? 5. Ada daripada 1 hari bulan, tapi 1 sampai semalam saya yang mula. Ni rasmi bulan September. Kan? Ustaz tu telefon, Assalamualaikum, tak maaf, tak apa sihat, tak apa ustaz. Kan? Mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan ustaz segera. Kan? Tak apa. Hantar pula peringatan untuk ustaz malam yang kedua. Ustaz pun kata tak dan, duduk Kuala Lumpur. Ceritanya Allah sudah letakkan satu qada dan qadar. Meja ni apa sedia daripada awal bulan, tapi yang nak merasminya hari yang kelima. Begitu. Itu contoh dia, kan? Kita tak boleh lawan dengan takdir Allah Taala. Tak boleh. Jadi itu cerita dia. Heran, dia kata ajib tu heran. Dia kata dia beriman, kecuali kalau dia kata aku tak beriman langsung dengan qada dan qadar. Patut. Tapi kalau kata dia beriman, sebab apa? Dia tidak boleh terima kenyataan. Itu soalan dia. Pasal apa? Duk mengaku dia betul daripada dulu sampai kelar. Orang semua buat salah. Kan? Itu antara tanda orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Wa ajibtu liman zakara an-nara lima dhahik. Dia kata dia beriman kepada api neraka. Memang dia tahu, tak usah duk cerita apa kepada dia. Bab neraka ni tak usah. Segala tingkap dia tahu, segala pintu dia tahu. Lantai neraka apa ada, semua dia hafal. Tapi renyeh. Macam something. Kan? Kita lalu-lalu, bab duk sembang tengok kita, duk jeling-jeling macam tu, ngampuk dia. Ni apa ni? Kan? Iman hang kepada neraka, hang duk buat perbuatan ahli neraka ni pasal apa? Wa ajibtu liman zakara al-mauta lima ghafala. Dalam riwayat lain lima yaghful. Orang yang kata dia ingat kepada mati, kita ni dah berumur dah, tua-tua dah kita, mau bersedia banyak, tapi masih lalai ni kenapa? Patut waktu ni banyak kita tambahkan ilmu, sedar, insaf, bertolak ansur, saling memahami. Begitu patut. Ni dah hentam lagi, celupak mulut lagi, mengamuk lebih pada budak-budak kalau dia mengamuk tu biasa, kita tak kata apa. Dah biasa dah macam tu budak-budak, tapi kalau budak tak mengamuk kita teruk lagi. Kan? Mengalahkan budak-budak. Ini nasihat yang ada pada sekeping emas yang tertanam di bawah tiang yang Khadir alaihi salam tegakkan dalam kisah Suratul Kahfi. Sebab tu ini sebagai contoh. Begitu juga ayat-ayat yang lain padat dengan pesanan dan saranan daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran bila tadabbur, insya-Allah selamat dunia kita dan akhirat. Wallahu taala a'lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi